Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung semula siri menghayati doa yang ketiga ini, dan mudah-mudahan di mana saja para penonton berada, sama ada sedang bersiap untuk pergi ke kerja ataupun berada di rumah ataupun di dalam perjalanan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Hari ini ialah hari Khamis dan kita berada pada 9 Muharram. Bulan Muharram, bulan hari yang ke-9, dan hari ke-9 ini termasuk hari yang kita disunatkan berpuasa. Bulan Muharram keseluruhannya ialah bulan yang digalakkan untuk kita membanyakkan puasa pada hari-hari dalam bulan Ramadan, dalam bulan Muharram. Dan hari yang ke-9 itu pun disebut sebagai At-Tasu'a, digalakkan berpuasa kerana Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan bahawasanya lau baqitu ila qabil la asummanna tasi'. Jika aku masih hidup sehingga tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Walaupun Nabi SAW tidak sampai kepada next year yang untuk baginda berpuasa, tetapi hadis itu menjadi satu bukti bahawasanya, dalil bahawasanya kita digalakkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram, dan besok insya-Allah merupakan hari yang ke-10 ataupun disebut sebagai Ashura, hari yang ke-10, dan kita disunatkan berpuasa hari ini dan besok, dan of course juga hari-hari Isnin, Khamis pada bulan Muharram, dan hari putih, dan ataupun hari-hari yang lain, kita digalakkan untuk membanyakkan puasa pada bulan Muharram. Saja saya sebut sebagai peringatan mungkin kepada mereka yang hari ini belum makan lagi, maka mereka boleh meneruskan untuk berpuasa pada hari ini. Jika tak pun, mereka boleh berpuasa pada hari besok ataupun lusa, seperti mana di dalam riwayat Imam Ahmad, besok dengan lusa, hari ini ataupun esok dengan lusa, ataupun tiga-tiga sekali, kerana ia bulan Muharram, bulan yang digalakkan untuk kita berpuasa. Ini sebagai satu mukadimah lah, mungkin saling mengingati antara kita sebelum kita pergi, saudara-saudara sampai ke tempat kerja masing-masing. Okey, kita sambung semula tentang perbincangan kita berhubung dengan doa. Semalam kita dah bahas di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Cuma saya nak sebut sedikit lagi berhubung dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf juga. Bahawa ada beberapa tempat dalam surah Al-A'raf ini Allah sebut tentang doa. Ayat 55 kita sebut, semalam juga kita sebut ayat 25, dan kita dan selepas ayat 55 ada ayat 56 dalam surah Al-A'raf. Allah menyatakan wad'uhu khaufan wa tama'a, dan doalah kepada Allah itu dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, wa tama'a, dan dalam keadaan tamak. Sebab tu tamak ni kita duk sebut tamak. Dia merupakan bahasa Arab, dia tamak. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita. Saya dah sebut pada siri-siri yang lepas bahawasanya antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, dia bukan saja menyuruh kita berdoa kepadanya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu mengajar kita bagaimana untuk berdoa kepadanya dengan cara yang menyebabkan Allah itu memustajabkan doa. Kerana of course lah, manusia ini kena ada adab. Dengan ibu bapa kita ada adab, dengan guru kita ada adab, dengan orang yang lebih dewasa kita ada adab. Ini kan pula dengan Allah Azza wa Jalla, sudah pasti mesti mempunyai adab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyuruh kita berdoa kepadanya, dia mengajar kita
untuk kita beradab dengannya. Kita doa ni, kita kata, Ya Allah berikanlah, Ya Allah bagikan itu, Ya Allah berikan itu ini, berikanlah rezeki, kurniakan itu. Semuanya itu di dalam bahasa Arab ia merupakan fi'il amr, iaitu ayat perintah ataupun perbuatan memerintah. Awak berikan pada saya, kamu hantar kepada saya, itu perintah. Kalau kita suruh anak kita, berikan pada saya, lain. Kita suruh pada ibu kita, berikanlah saya, lain. Kita suruh kepada orang yang lebih kuat ataupun lebih besar daripada kita, lain. Apabila kita menyuruh, meminta Allah, tak kata suruh Allah, tapi ayat tu, amar tu maksudnya suruh. Kita memohon pada Allah untuk memberikan kepada kita, tentulah tidak sama dengan kita meminta daripada manusia, makhluk untuk beri pada kita. Allah bukan orang bawahan kita, bukan juga kawan kita, bukan majikan kita. Dia adalah pencipta kita yang memiliki segala-galanya. Apabila kita meminta Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia pada kita, kita meminta kepadanya dengan penuh rasa hina diri, dengan penuh rasa ketakutan kepadanya, dengan penuh rasa ingin mengharapkan rahmat. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 56 ini, Allah menyatakan wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan mintalah kepadanya, yakni kepada Allah, dalam keadaan kamu takut dan tamak. Dan takut, yakni kamu takutkan kepada azabnya. Kamu takutkan kamu buat silap kepadanya, salah padanya. Tapi dalam masa yang sama kamu tamak, yakni apa yang ada di sisinya. Kerana Allah itu tidak ada had apa yang ada padanya. Dia boleh memberikan apa saja. Dan kurniaannya itu maha besar. Allah itu Zul Fadlil Azim. Zul Fadlil Azim. Mempunyai kurniaan, mempunyai kelebihan yang maha besar. Kalau kita minta kepada orang, walaupun banyak mana kita minta dia, nak pergi minta banyak sangat pun, nanti kita akan rasa banyak sangat kot. Nanti dia rasa, pasti kita tahu manusia ada limit. Kita minta dekat majikan kita, walaupun dia kaya, dia minta, cik bantu saya 5,000, kita rasa nak minta 50,000 macam melampau sangat kita ni kan. Kalau kita jumpa orang kaya pun nak pergi minta, kita ada limit. Kita kata banyak sangat tak boleh kan, nanti dia kata apa pula. Namun Allah Azza wa Jalla tidak ada limit, kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Dia boleh memberikan apa saja, melainkan hal-hal yang telah ia tetapkan di dalam sunan kaun ini, di dalam sunan, iaitu di dalam perjalanan alam ini, hal itu tak boleh berlaku. Kita minta ke Allah, Ya Allah, tak mau tak mau mati. Itu dia dah tetapkan, kita mesti mati. Ya Allah, aku nak jadi malaikat, tak boleh. Dia lahirkan kita lelaki, Ya Allah, jadikanlah aku ibu sedangkan kita bapa. Kita tak boleh lah. Kerana itu adalah peraturan alam yang telah ia tetapkan. Adapun selain daripada itu, Allah Azza wa Jalla tidak ada sempadan luasnya kurniaan Allah. Maka kita disuruh memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam keadaan kita takut dan kita tamakkan, harapkan apa yang ada padanya. Itu yang kita sebut di dalam surah Sajdah yang kita baca selalu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Nerenggang lambung-lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu menyeru Tuhan mereka di dalam keadaan takut dan tamak. Ini dua sayap perjalanan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ialah hamba bila dia menuju Allah, pertama dia ada takut pada Allah. Kedua, dia tamak. Dia mengharapkan apa yang ada pada Allah. Untuk makhluk, apabila kita takut, kita menjauhkan diri daripadanya, kita ingin selamatkan diri daripada kejahatan ataupun kezalimannya. Namun Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Apabila kita takut pada Allah, kita diiringi dengan tamak, mengharapkan apa yang ada di sisinya.
Maka dengan sebab itu, maka kita sentiasa diminta supaya di dalam doa kita, kita takut kita melakukan dosa dan kesalahan. Dalam masa yang sama, kita tamak, kita tahu dia boleh memberikan apa saja. Nabi SAW, apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW tentang ayat Allah, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Maksudnya, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, orang-orang yang memberi apa yang mana Allah kurnia pada mereka, daripada kurniaan-kurniaan Allah, mereka memberi, mereka infak pada jalan Allah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan jantung hati mereka wajilah, jantung hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka itu akan pulang kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang yang mendahuluinya. Aisyah radhiyallahu anha bila baca ayat ini ditanya Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Aisyah bertanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tentang siapa mereka ini? Ahumul ladhina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Adakah orang yang bila walaupun menderma, walaupun memberi, tapi duk takut ni, adakah kerana dia orang tu kaki minum arak ke? Kaki mencuri ke? Nabi jawab pada isteri dia Aisyah. Nabi kata, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai bintas Siddiq. Yang wahai anak as-Siddiq. Iaitu anak Abu Bakar as-Siddiq. Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Tetap wahai Aisyah, mereka itu orang yang berpuasa, bersalat, bersedekah. Tapi dalam masa yang sama mereka bimbang Allah tak diterima amalan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Maksudnya, apabila mereka takut Allah, amalan mereka tak diterima, bersungguh-sungguh mereka buat. Wahum laha sabiqun, dan mereka mendahuluinya. Kita bila beramal, kita mesti bimbang, penuhkah ikhlas kita? Saya yang bagi kuliah pagi ni, sepatutnya kuliah ni mendapat pahala lah di sisi Allah. Tapi mesti terfikir sejauh mana aku ikhlas nak bagi kuliah ni. Sejauh mana aku beramal ni betul-betul kerana mengharapkan Allah. Sejauh mana aku fulfill salat dengan penuh makna salat yang Allah SWT kehendaki. Demikian itu, maka dengan itu kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan itu. Dan Nabi SAW bagi hal itu untuk memahamkan kita tentang bagaimana hamba yang takut dan sentiasa bersungguh-sungguh untuk berdoa. Kita bila doa pada Allah, kita takut. Kita doa ni tak beradab penuh. Kita jaga betul adab kita. Kita puji Allah, kita selawat pada Nabi SAW. Kita gunakan bahasa yang rendah diri dan ketika berdoa. Takut tak beradab kita dengan Allah. Takut kita minta yang tak wajar kepada Allah Ta'ala melampau. Kita minta tu benda-benda yang salah umpamanya. Kemudian kita tahu Allah ni maha memberi. Dia boleh memberi apa saja apabila kita memohon kepadanya. Itu adalah merupakan nilai-nilai yang patut ada ketika kita berdoa. Okey. Setelah kita tahu ayat Quran ni dan banyak lagi ayat-ayat berhubungan doa, saya akan mula masuk pada hadis-hadis Nabi SAW tentang doa. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Imam Abu Dawud dan Sunan Abi Dawud dan Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Di mana Nabi SAW menyatakan, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Dalam sebagian riwayat, sifran khaibatain. Maksudnya, Inna Rabbakum
tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala. Yakni Tuhan kamu yang maha berkat dan maha agung. Hayyun karimun. Hayyun ni kalau kita terjemah secara literal maknanya sangat pemalu. Dia kata fa'il. Ya, mubalaghah, sangat pemalu. Karimun, sangat pemurah. Pemalu ni maksud pemalu yang layak dengan Allah Ta'ala. Bila perkataan-perkataan yang sama antara manusia, makhluk dengan Allah ni, kita kena tahu Allah tak sama dengan makhluk. Allah mendengar, kita mendengar. Tentulah mendengar Allah tidak sama dengan mendengar kita. Allah melihat, kita melihat. Tentulah melihat Allah tidak sama dengan kita. Kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'. Bila kita faham Allah itu tak sama dengan kita, maka tak timbullah untuk tashbih ataupun tajsim. Walaupun kita baca ayat-ayat menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, dia fikir kalau ayat ni kita sebut kata yang sama-sama dengan makhluk, kerana otak dia fikir Allah tu mungkin macam makhluk. Saya nak buat contoh lah, nak bagi mudah untuk kita faham kan. Kita umpamanya, kita orang sama-sama makhluk. Belum dibandingkan dengan Allah Jalla wa'ala yang maha suci untuk dibandingkan dengan makhluk. Sama-sama makhluk kita. Kita gaji kita katalah 4,000 sebulan. Kan? Sikit gaji kita. Lepas pada tu, kita kalau tengok satu barang tu pun makan, menu. Pergi makan steak lah, pergi makan apa di restoran yang mahal. Tengok-tengok kena sampai kat 3,000 makan. Makan dengan kawan-kawan. Oh, kita kata mahal. Teruk lah mahal, kita kata. Habis gaji aku sebulan. Habis gaji aku sebulan. Sebab kadar kita tu, macam tu kadar kita. Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Untuk kita nak bandingkan, saya nak fahamkan. Kemudian ada satu orang kaya. Kita tengok orang kaya tu makan. Dia ni gaji dia mungkin sebulan 500,000. Ada orang sekarang gaji 1 juta, 2 juta biasa dalam dunia korporat kan. Dia makan steak. Kita tengok dia makan sampai 8,000 meja sebelah kita. Kita kata kita kena habislah gaji dekat sebulan dia tu. Mungkin kena berhutang lah. 2 bulan lah dia ke gaji dia untuk bayar makan tu. Sebab apa? Sebab kita andaikan dia tu macam dengan kita. Tapi kalau kita tahu dia tu tak macam kita, pendapatan dia tu banyak, setakat dia makan 5-6 ribu tu, tak jadi kudir, orang kata tak perasan pun dengan duit dia tu. Maka tak adalah kesusahan bagi dia. Dan tak patut kita samakan, oh mestilah dia pun menyesal dia makan. Tak patutlah demikian. Allah Azza wa Jalla bukan makhluk. Apabila kata Allah pemalu, tak samalah dengan kita yang pemalu. Apabila kata, sebab tu kadang-kadang orang yang tak faham, apabila dia baca Allah ayat yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala Tuhan kita turun. Dia pakai kalau Tuhan turun, mestilah kosong tempat atas, daripada atas turun ke bawah. Bila dia turun, masa bila pula dia naik? Sebab otak dia sendiri itu telah menyamakan Allah dengan makhluk daripada awal. Kemudian dia kata, orang yang kata Tuhan turun ni mujassim, musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebenarnya dia sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk di dalam otak dia. Kalau kita anggap Allah itu tak sama dengan makhluk, maka turun Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Sebab itu ada alam ghaib dan alam syahadah. Allah itu alam ghaib dan tak sama dengan alam syahadah. Alam manusia, alam jin tak sama. Alam kita dengan alam atom, proton, neutron tak sama. Alam kita dengan alam ikan tak sama. Bagaimana alam ghaib, masalah bawah, atas dan seumpamanya, tidak sama dengan makhluk. Walaupun mungkin sama dengan perkataannya. Dan ini tidak dipahami oleh orang yang kadang-kadang terlalu nak berfalsafah. Lalu mereka terlepas daripada mengagungkan ayat-ayat Allah ataupun mengakur di atas perkataan-perkataan
yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah itu Hayyun Karimun. Allah itu pemalu, sangat pemalu dan sangat pemurah. Mamat pun pemurah juga. Orang kaya pemurah tak sama dengan Allah Ta'ala. Pemalu Allah tidak sama dengan pemalunya kita. Tapi Nabi SAW bagikan tausif, Nabi kan sifatkan sifat pemalu itu natijahnya ialah apa? Yastahi min abdihi. Ia malu daripada hambanya. Malu kita mungkin kita rasa aku malu kadang segan nak jumpa dia lah kata. Aku malu lah pagilah juga kat dia terpaksa lah. Kalau dia dah minta malu kat dia dulu dia ada tolong aku. Itu malu kita. Allah tak sama dengan itu. Maha suci Allah daripada sama dengan hal-hal itu. Apabila Allah yastahi min abdihi, dia malu daripada hambanya, yakni dia tidak melakukan hal itu. Hal yang itu. Kerana kita bila malu, kita tak lakukan hal itu. Allah tak ada malu macam kita tu. Tapi dia punya moral maknanya, hal ini Allah tak lakukan. Apa dia? Iza rafa'a yadaihi ilaihi. Apabila seorang hamba tu angkat tangannya kepada Allah Ta'ala, an yaruddahuma sifra, tiba-tiba Allah Ta'ala balas benda itu dalam keadaan sifra, dalam keadaan kosong. Hamba tu angkat tangan pada Allah, Allah balas kosong. Yang ni tak bagi apa-apa dia minta. Manusia mungkin kita pergi minta kat dia, aku pergi minta apa satu pun tak dapat. Mungkin. Tapi Allah Hayyun Karimun, sangat pemalu yang layak bagi kebesarannya, pemurah yang layak dengan kebesarannya. Bukan pemurah macam kita. Kita macam mana pemurah pun minta kerap sangat pun kita kata mentang-mentang laku semua bagi, minta tak berhenti. Allah lagi kita minta, lagi dia suka. Dan tidak ada limitation daripada sikap pemurah Allah Jalla wa'ala. Dalam Allah tak akan tolak kosong, memberikan balasan tangan kosong kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Hadis ini menunjukkan dalam riwayat lain khaibatain, dalam keadaan kecewa. Aku minta kepada Allah apa pun tak dapat. Ini mustahil berlaku. Ini mustahil berlaku. Kerana ini adalah menyanggahi sifat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita disunatkan mengangkat tangan ketika berdoa. Kerana idza rafa'a yadayhi ilaihi, dalam hadis ini, apabila hamba tu angkat tangan kepadanya. Jadi antara benda sunnah ketika berdoa ialah mengangkat tangan. Cumanya mengangkat tangan ketika berdoa itu mengikut keadaannya lah. Ada tempat kita tak angkat tangan lah. Mungkin kita doa ketika sedang bawa kereta, kita tak angkat lah tangan. Kita doa ketika kita sedang sujud, kita tak angkat tangan. Ketika Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, kita tak angkat tangan. Tapi dalam keadaan-keadaan yang mana kita ada ruang untuk mengangkat tangan, dan tidak ada riwayat bahawa Nabi berdoa ketika itu dia tidak angkat tangan, dengan doa itu, doa-doa yang lain kita angkat tangan. Kerana dalam hadis ni Nabi SAW sebut Allah hamba mengangkat tangan ketika berdoa kepadanya. Jadi kita angkat tangan ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Okey. Hadis ini menunjukkan tak ada orang doa pada Allah dia tak dapat apa. Ini tak berlaku. Cumanya kita ni hamba Allah Ta'ala ni, Allah ni bukan macam pekerja ataupun kita order makan. Adik, teh ais 2, nasi goreng pedas sikit lah. Jadi kita tunggu dia mari barang makan. Saya kata pedas sikit, ni tak ubah pedas. Air kurang manis. Saya kata kurang manis, ni manis. Kita taklah boleh order Tuhan macam tu. Allah kita pohon kepadanya, dia beri kepada kita. Kadang-kala tidak seperti yang kita pohon, tetapi dia beri apa yang lebih baik untuk kita. Ataupun dia jelmakan apa yang sesuai dengan kita.
Kerana dunia ni bukan saja kita yang hidup. Hidup juga orang lain. Dan orang lain yang hidup itu, dia juga mempunyai permohonan dan kehidupannya. Saya nak sebut contoh yang mudah lah kan. Kita nak faham. Kadang-kadang mungkin kita contohnya lah. Kita minta pada Allah Ta'ala untuk satu orang jadi suami kita. Ataupun seorang jadi isteri kita. Orang lain pun minta juga. Mustahil lah dia tu seorang pergi jadi dalam masa yang sama jadi isteri kepada 10 orang yang minta. Mungkin salah seorang akan dapat di atas sebab-sebab yang Allah Ta'ala tahu dalam kehidupan. Dan yang lain itu meminta wanita berkenaan, Allah datangkan wanita yang lain, tetapi memenuhi tujuan dan apa yang dia minta. Ataupun Allah datangkan kebaikan-kebaikan yang lain, anaknya dan seumpamanya. Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang kita minta satu pekerjaan, dia tak bagi. Kita tak dapat kerja tu. Kita dapat kerja yang lain. Apa yang kita dapat yang lain tu memenuhi apa yang menjadi harapan pada kita yang pertama. Jika kita benar-benar meminta kepada Allah. Allah tak ada yang kita minta, dia tak bagi kepada kita. Macam saya sebut semalam juga. Ada orang mungkin dia minta untuk kejayaan di dalam peperiksaan dia. Dia tak berjaya dalam periksa dia. Tapi Allah tahu dia minta tu kerana dia ingin kejayaan di dalam kehidupan dia. Dia boleh dapat pekerjaan yang baik dan seumpama. 5-6 tahun kemudian, dia dapat pekerjaan yang baik. Mungkin dia terlupa pada doa dia. Tapi itulah kurniaan Allah pada doa dia 10 tahun yang lepas. Ketika dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, Allah Ta'ala tidak akan menolak apa saja yang hamba minta kepadanya. Mintalah kepada Allah setiap hari. Ini pun perlu untuk kita masukkan dalam diri kita. Besok saya akan mungkin bahaskan macam mana Allah memustajabkan doa. Cara-cara Allah mustajabkan doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang nanti kita akan bahaskan. Cuma saya nak ingatkan diri kita semua. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Setiap hari kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami memohon, kami mengabdikan diri. Hanya pada Engkau kami memohon pertolongan. Kita ni dalam hidup ni hari-hari, siapa yang paling banyak kita berbicara dalam diri kita dengan dia? Apabila menceritakan tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Sebahagian orang, segala masalah dia dicerita ke orang tu. Mengadu ke orang ni, mengadu ke orang tu. Cerita ke orang ni, cerita ke orang tu. Merintih tentang masalah diri dia. Dia terlupa untuk berbicara dengan Allah. Padahal bila dia nak berbicara dengan orang tu, nak kena pergi jumpa orang tu, kena ambil masa orang tu, kena ada masa orang tu nak dengar. Sedangkan Allah ni, anytime, dia boleh mengadu dan memanggil Tuhan. Ketika dia berjalan, dia duduk. Kan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masa duduk, masa berdiri, duduk, masa nak tidur, dia boleh menyebut, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Ya Allah, tolonglah aku. Dia boleh menyebut nama Allah. Dia, masa salat dia memanggil Allah. Tapi, dia tak panggil Allah. Dia tak banyak bicara diri dia. Kita sendiri cuba ingat. Setiap hari dalam perjalanan kita, kita takkan cakap 24 jam. Dan otak kita masa kita tak bercakap, diri kita masa kita bersendirian, mengingatkan masalah-masalah kita. Siapa yang kita seru dalam diri kita? Kalau kita tidak menyeru Allah Azza wa Jalla, tak sentiasa kata dalam diri kita, Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Nak naik kereta, kita minta, Ya Allah, beri keselamatan padaku. Nak baca kitab, kita minta, Ya Allah, baca buku, baca bahan. Ya Allah, bagi pertolongan kepadaku, bagi ku faham. Ya Allah, bagi ku mudah urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tak banyakkan hal itu dalam hidup kita. Maka kita kontang hubungan kita dengan Allah. Kita teringat. Sebab tu ada orang bila dia ada masalah,
bagi duit kat masjid supaya buat sembahyang hajat. Sedangkan dia dengan Allah sendiri boleh berhubung. Duk tunggu orang untuk selesai dengan Allah. Seolah-olah Allah tu jauh daripada dia. Dia tak berbicara dengan Allah. Sedangkan Allah adalah tempat hamba mengadu. Fa inni qarib, aku dekat, seperti mana dalam siri-siri yang lepas yang telah saya sebutkan. Kadang-kadang orang apabila ada masalah, ditimpa apa-apa masalah, siapa yang pertama yang datang dalam fikiran dia untuk dia selesaikan masalah? Setengah orang kalau dia tak baik hubungan dia dengan Allah, timbul dia masalah, otak dia cari siapa aku minta tolong ni. Tak salah lah nak tolong, minta tolong hamba sebagai sebab musabab. Tapi otak dia yang pertama mesti fikir, oh ni dia ni kawan aku ni, dia ni ada duit sikit. Oh dia ni kabel besar sikit boleh tolong. Otak dia tu, cara otak dia fikir. Sedangkan patutnya hamba ni, apa-apa je berlaku, yang pertama aku doa lah. Selepas daripada tu kita carilah sebab musabab dalam alam ni. Tapi yang first, kita Allah Azza wa Jalla. Ya Allah tolong aku. Kalau sejuta manusia ataupun seluruh manusia di bumi ini tolong, kalau Allah tak izinkan, hal itu tidak akan berlaku. Jika semua orang tak tolong kita, tapi Allah izinkan, Allah tolong kita, maka hal itu akan berlaku. Maka dengan sebab itu, maka kita mudah-mudahan dengan membaca, dengan memahami hadis ni, kita sentiasa mengangkat tangan kepada Allah berdoa. Dan ketika kita angkat, kita sentiasa percaya Allah tidak akan yarudduhuma sifran khaibatain. Allah Ta'ala menolak dua tangan itu dalam keadaan kosong dan kecewa. Tak akan berlaku. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis itu juga dengan sanad Al-Hakim, dia ada penambahan hatta yada'a fihima khaira. Bila hamba angkat tangan pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan biarkan dia turun tangan dia, melainkan sehinggalah Allah letakkan pada dua tangan itu khaira, satu kebaikan. Berimanlah kita pada Allah dalam hal ini, dan percayalah bahawasanya setiap kali kita berdoa, Allah pasti memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Dengan syarat kita sungguh-sungguh doa lah. Bukan doa macam semua orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dia macam main-main, tak bersungguh-sungguh, tak hadir diri dia. Doa macam mana yang kita sebut tadarruan, dalam keadaan takut, wa khufyah, merendahkan suara, khaufan, dalam keadaan tadarruan, rendah diri, wa khufyah, merendahkan suara, khaufan, dalam keadaan takut, kita tak bersopan, langgar peraturan Allah, wa tama'a, dan betul-betul mengharapkan pada Allah. Ini yang disebut dalam ayat-ayat tadi. Insya-Allah, dengan janji Allah yang pasti, doa kita akan dimustajabkan dan kita akan diterima oleh Allah. InsyaAllah mudah-mudahan semua tuan-tuan selamat di tempat masing-masing, dan insyaAllah saya akan sambung besok membicarakan tentang 3 cara Allah Ta'ala menerima doa hamba, dan hadis-hadis yang lain lagi. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap jelas suara saya. Kalau ada soalan mungkin boleh sebut besok atau hari ini, saya akan jawab insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pagi besok pada pukul 7 pagi dengan izin Allah. Cuma besoknya saya dah sibuk sikit jadual saya, mungkin ada orang tahnik
budak pagi-pagi. Biasanya untuk tahnik saya khususkan pada hari Jumaat untuk atur jadual saya, untuk mereka bawa anak-anak mereka datang tahnik. Tapi kalau nak tahnik anak tu, dia tolong uruskan dengan PA saya lah, supaya saya dah tahu berapa jumlah yang datang ke rumah untuk tahnik pada waktu pagi, insyaAllah.